Salam sejahtera dan salam perpaduan masyarakat Madani. Yang Ketua, terlebih dulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada 4 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan titah diraja yang menyentuh perkara-perkara di bawah Kementerian Perpaduan, iaitu YB Jempol, YB Lulangat, YB Kuala Krai dan YB Selayang. Berhubung isu rukun negara yang dibangkitkan oleh YB Jempol dan YB Lulangat, saya amat bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh kedua-dua yang berhormat yang mencadangkan supaya rukun negara dihayati dan dijadikan amalan semua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, rukun negara bukanlah sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar semata-mata, tetapi ia menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Dari segi sejarah, rukun negara digubal setelah berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa hitam tersebut telah mendorong pemimpin negara dari pelbagai kaum memikirkan satu formula bagi mengukuhkan perpaduan antara kaum. Tuan Dr. Razak Hussein yang mengetuai Majlis Gerakan Negara atau Megran ketika itu telah menubuhkan 3 badan, iaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara, dan hasil daripada perbincangan siri penyangan diadakan oleh Majlis Perundingan Negara, maka lahirlah rukun negara. Ingin saya menarik perhatian kepada semua dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa rukun negara yang disiharkan pada 13 Ogos 1970 menanggungi dua bahagian. Pertama adalah mukadimah atau preamble yang mengandungi 5 perkara yang dicita-citakan untuk dicapai, dan kedua adalah 5 prinsip rukun negara sebagai alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan cita-cita dan prinsip rukun negara jelas menjadi kunci kepada keharmonian dan perpaduan. Justru ianya bertujuan untuk menyemai nilai murni di kalangan masyarakat, nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang serta masyarakat yang sopan dan bertausilah. Kementerian Perpaduan sejak penubuhannya pada 10 Mac 2020 sememangnya meletakkan rukun negara sebagai asas kepada pengubalan dasar perpaduan negara dan pelan tindakan perpaduan negara 2021 kepada 2030 bagi menggerakkan agenda perpaduan nasional. Antara strategi yang digariskan melalui dasar perpaduan negara adalah meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan perlembagaan persekutuan dan rukun negara bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat ciptakan negara untuk mengekalkan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dalam masa ini, Kementerian Perpaduan telah mengambil inisiatif menerapkan nilai-nilai perpaduan dan penghayatan rukun negara bermula dari awal usia kanak-kanak. Contoh di peringkat Tabika Perpaduan, Kementerian telah memperkenalkan modul pendidikan rukun negara untuk memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak tentang nilai-nilai murni bagi memupuk semangat perpaduan dan ciptakan negara. Manakala di peringkat sekolah, kelab rukun negara, dan di peringkat institusi pengajian tinggi, sekretariat rukun negara telah bertubuhkan. Sehingga kini terdapat 6,843 kelab rukun negara di sekolah dan 187 sekretariat rukun negara di seluruh negara. Melalui program kedua ini, pelajar-pelajar boleh menghayati rukun negara, melibatkan diri secara aktif dalam program kenegaraan dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat. Tuan Ketua, beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai, iaitu tentang usaha kerajaan mencari punca isu perkauman. Ingin saya tekankan bahawa kepelbagaian dalam masyarakat di negara ini menjadi satu keunikan. Dalam masa yang sama, kepelbagaian ini juga menjadi cabaran untuk diuruskan.
Selagi ada perbezaan sama ada dari segi agama, bahasa, adat dan budaya, selagi itulah cabaran yang perlu ditangani dengan penuh hikmat. Kerajaan sentiasa memantau isu-isu dan cabaran berkaitan perpaduan yang boleh mencetuskan ketegangan dan menggugat keharmonian masyarakat. Usaha ini sebenarnya telah bermula sejak kian lama, di mana penubuhan Jabatan Perpaduan Negara pada Julai tahun 1969 membuktikan bahawa kerajaan benar-benar meletakkan elemen perpaduan sebagai agenda utama diuruskan. Pada tahun 2013, kerajaan telah menubuhkan Majlis Konsultasi Perpaduan Negara ataupun National Unity Consultative Council sebagai satu badan bebas untuk menasihati kerajaan mengenai hal ehwal perpaduan dan integrasi nasional. NUCC ini telah melaksanakan kajian persepsi tentang isu-isu yang mempengaruhi perpaduan. Hasil daripada analisis ini terdapat beberapa cabaran utama telah dikenal pasti, iaitu dari aspek agama, iaitu sensitiviti dan kepahaman, dari segi pendidikan disebabkan business schools, dari segi politik yang politik perkauman, dari segi sosial media yang tidak bertanggungjawab menyampaikan berita-berita yang dapat mengugatkan kestabilan dan perpaduan. Bagi mengukur keberkesanan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk menangani isu-isu perpaduan, kerajaan juga telah membangunkan Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS. Sehingga kini kajian IPNAS telah dilaksanakan 2 kali, iaitu pada tahun 2018 dan juga tahun 2022. Dan dalam kajian ini, 5 indikator yang mempengaruhi tahap kesepaduan sosial telah diujikan, iaitu dari segi keetnikan, dari segi hubungan sosial rentas etnik, dari segi etos bangsa, dari segi tabiat urus dan pembangunan, dan juga dari segi masalah sosial ataupun isu dan cabaran. Daripada kajian itu, nilai indeks IPNAS ini pada tahun 2018 ialah 0.567. Ada soalan. Menarik, manakala pada tahun 2022 IPNAS mencatatkan peningkatan skor kepada 0.629 yang menunjukkan tahap perpaduan kita berada di tahap sederhana dan terkawal. Boleh bertanya? Boleh? Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Yang berhormat Menteri bercerita panjang lebar tentang bagaimana mencapai perpaduan, peranan rukun negara dan sebagainya. Tapi dari segi pelaksanaannya, adakah yang berhormat bersetuju bahawa tanggungjawab untuk mencapai perpaduan ini tidak terletak hanya di kementerian yang berhormat saja, tetapi harus dipikul dan dilaksanakan oleh semua kementerian. Dan untuk mencapai tujuan itu, adakah yang berhormat bersetuju agar di semua kementerian diwujudkan unit perpaduan. Dengan lain perkataan, setiap dasar dan program yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang lain itu harus mengambil kira hal-hal atau isu-isu perpaduan. Termasuklah pelaksanaan rukun negara itu sendiri. Sebab jika sekiranya yang berhormat punya kementerian sahaja yang melaksanakan ini, tentu sekali sampai bila-bila pun objektif perpaduan itu tidak tercapai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang saya setuju dengan cadangan Yang Berhormat itu, sebab itu kalau kita melihat dari segi pengurusan negara kita, perpaduan ini merangkumi ke semua kementerian. Dari Kementerian Ekonomi, dari Kementerian Perundangan, institusi, pendidikan dan sebagainya. Dan sebab itu apabila konsep Malaysia Madani ini disebut-sebut oleh Perdana Menteri baru-baru ini, Kementerian Perpaduan telah menyahut dengan membuat satu kerangka di mana Kementerian Perpaduan telah mengadakan pelbagai kerangka untuk membangunkan Malaysia Madani dari segi perpaduan. Saya setuju dengan apa yang telah dibicarakan oleh Yang Berhormat. Memang mungkin dalam Terima kasih. Yang dalam last paragraf yang jawapan saya mungkin ada cadangan-cadangan yang saya akan bagikan untuk direnungkan oleh semua ya. Jadi daripada yang tadi saya telah menentukan daripada indeks
untuk daripada indeks perpaduan, sebab inilah dari segi pengukuran tahap perpaduan negara kita di peringkat sederhana. Kalau kita melihat indeks-indeks ini pelbagai kita dapat bangunkan dari segi happiness index, dari segi indeks kesejahteraan, kalau yang lebih tinggi lagi adalah global peace index, dan semua ini adalah untuk mengukur tahap perpaduan, tahap kesatuan rakyat di sebuah negara. Jadi di negara kita ini telah pun diadakan beberapa kajian dari segi indeks kesejahteraan, well-being, indeks well-being, indeks happiness pun ada, dan semuanya ada kaitan dengan sosial dan juga ekonomi. Alright. Mohon mencelah Yang Berhormat. Tanjung Karang. Ada boleh sah? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menyedari negara kita adalah negara yang berbilang bangsa, terdapat berbagai etnik. Jadi setuju tak kalau saya katakan kalau kita ingin memupuk perpaduan itu seharusnya daripada anak-anak kecil. Seperti kalau kita mau meluntur rebung harus dari awalnya. Jadi untuk itu contoh yang kita boleh lihat adalah negara Indonesia. Bagaimanakah perpaduan di antara etnik atau kaum di sana dapat dipupuk dengan begitu rapat sekali. Ya? Jadi setuju tak kalau saya katakan kita perlukan sekolah kebangsaan untuk memupuk semangat perpaduan ini daripada anak-anak kecil. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Memang itulah yang sepatutnya kita adakan dari awal lagi. Tetapi apa yang telah jadi kepada negara kita dari peringkat kerajaan British sampai kepada sekarang ini banyak perubahan kalau dari segi pendidikan. Sebab itu dalam sejarah kita melihat oleh kerana pemimpin kita pada masa itu kita amat memikirkan keharmonian, kestabilan dan sebagainya. Dan sebab itu permintaan dari pelbagai etnik grup diberi pertimbangan, dan sebab itu dari dahulu kita ada vernacular schools untuk semua India, China dan juga Melayu. Dan kita juga sedar selepas itu kita juga sedar untuk mengadakan sekolah wawasan. Tapi hanya tidak kesampaian oleh 5 school. Wawasan telah tubuhkan dan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi dari awal lagi. Dan sebab itu sekarang ini dalam Kementerian Perpaduan kita telah dari awal lagi dari peringkat taska. Pak Menteri, saya nak respon sikit ya. Jempol. Sekejap. Dari peringkat taska kita telah membuat satu pada kurikulum adalah rukun negara untuk dimasukkan dalam silibus di peringkat taska. Jempol ada soalan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jadi sebagaimana kita sedia maklum bahawa panduan hidup ya, bagi rakyat negara kita ialah rukun negara. Tapi sebelum itu sebagaimana kita sedia maklum iaitu pada tahun 1955 sebelum kita mencapai kemerdekaan ya, kita ada sistem kontrak sosial ya. Ini atas ya persepahaman semua kaum yang ada dalam negara kita dengan menjaga kepentingan semua kaum. Ini kontrak sosial ini asas dia. Kalau 32 juta rakyat negara kita ini faham latar belakang macam mana pembentukan permuafakatan rasionalnya semua kaum yang ada pada ketika itu, iaitu semasa kita nak mencapai kemerdekaan, ialah kontrak sosial. Jadi dalam mata pelajaran sejarah, hari ini saya tengok kontrak sosial ini hanya dibincangkan sepintas lalu sahaja. Jadi ramai warga negara, rakyat di negara kita ini tidak faham ya, latar belakang kontrak sosial, iaitu persepahaman, persetujuan ya, semua kaum yang ada pada 1955 sebelum kita mencapai kemerdekaan. Saya yakin dan percaya jika semua rakyat kita faham latar belakang sejarah persepahaman semua kaum yang ada di dalam negara kita ini, jadi kita berada dalam landasan yang cukup mantap sejarah latar belakang pembentukan semua kaum yang ada dalam negara kita, dan insyaAllah kita terus ya, mengamalkan prinsip rukun negara di negara kita ini. Saya yakin negara kita ini terus aman, makmur, maju, cemerlang, gemilang sampai bila-bila. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Menteri, respon sikit boleh tak? Ya. Bolehkah saya tanya sikit? Boleh?
Ya, mereka saya tanya Menteri bahawa sekolah vernacular yang sejak kemerdekaan Malaysia yang wujud di tanah Malaysia ini adalah satu aset atau liability kepada negara kita. Kerana ini adalah juga respon kepada MP dari Tanjung Karang. Kerana saya ingat beliau adalah bermaksud dalam Malaysia seharusnya hanya ada satu aliran sekolah saja. Tapi sekolah vernacular adalah sebenarnya aset kepada Malaysia. Kerana kepelbagaian adalah aset kepada Malaysia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Bagi yang soalan berkenaan dengan konteks sosial ini, memang semua faham di bawah konteks sosial dan juga berkenaan dengan vernacular schools ini. Ya, memang kalau kita melihat dari segi kepelbagaian, unity in diversity, because kita ni we are in the country where we have different languages, we have different race, culture dan sebagainya. Dan kalau kita melihat, ingin saya sebutkan mungkin semua yang sudah tahu, ini adalah diversity. Diversity ini, in every respect, this is the greatest, boleh dikatakan the greatest secret that God award human being. Dan sebab itu di semua negara kita perlu mentadbir negara kita dalam pelbagaian. Sebab itu dalam dasar Kementerian Perpaduan, dasar kita adalah unity and diversity. Perpaduan dalam pelbagaian. Dan sekarang ini apa yang kita rangkakan di negara kita ini dan daripada sejarah pemimpinnya dulu yang betul ansur memahami keadaan kita di negara ini dan sampai ke tahap kita di sekarang ini. Dan kita telah mengukur tahap perpaduan, tahap happiness, dan didapati di negara kita ini adalah tidak seteruk yang mungkin disiarkan di negara luar. Dan sebab itu apabila saya mula masuk kepada kementerian ini, the first thing I look was what happened to our perpaduan in this country, macam mana indeks perpaduan kita. Kalau dari segi global peace global index kita di peringkat 18, agak bagus, we have a very good standing in terms of peace around the world. Dari segi indeks perpaduan pun macam itu juga. Dan yang menjadi masalah ini adalah kita manusia ni, sebab kita ini mempunyai kehendak sendiri, kita ini mempunyai keinginan sendiri. Jadi sebab itu any government we have to manage the aspect of manusia. Menteri, Ya. kapan nak tanya? Boleh. Kalau tadi ada disebutkan tentang kontrak sosial, yang itu biasanya orang yang generasi lama lah. Saya nak tanya kepada Menteri, bagaimana dengan keadaan sekarang orang muda? Dia era lain, dia tak ingatlah tentang kontrak sosial ke dan sebagainya ni. Jadi bagaimana kementerian nak ambil situasi yang ada dengan keadaan orang muda yang ada sekarang, remaja yang ada sekarang ni, kita hidup di dalam diversity, macam mana kita nak ada perpaduan bagi orang muda? Terima kasih. Ini yang jadi masalah sebab kita manusia ni yang muda yang tua pun masalah kita ni, kebanyakan kita ni kita sometimes we believe something we don't know. Ya. Banyak kebanyakan apabila isu-isu yang Yang Berhormat Menteri, saya ada pandangan sikit. Itu sebab saya sebut tadi. Walaupun perubahan tu kontrak sosial ni zaman atuk-atuk kita dulu, 1955. Jadi saya mungkinkah yang Berhormat Menteri bersetuju rundingkan dengan persefahaman dengan Kementerian Pendidikan supaya dalam satu tajuk sejarah, mata pelajaran sejarah itu kita buat tajuk besar, iaitu kontrak sosial, supaya anak-anak kita generasi muda ini faham latar belakang pembentukan persefahaman semua kaum yang ada pada 1955. Hari ini dalam mata pelajaran sejarah itu hanya sedikit saja. Semua rakyat mesti mematuhi kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua kaum. Jadi dia tidak jelas. Jadi saya harap elok dimasukkan dalam sukatan mata pelajaran sejarah, diperjelaskan supaya anak-anak kita yang sudah pun mempunyai gap terlalu jauh ini, supaya mereka sedar dari mana bermulanya persefahaman semua kaum yang ada dalam negara kita ini, dimasukkan dalam sukatan mata pelajaran sejarah sebagai tajuk utama, kontrak sosial, supaya jelas, supaya kita tidak nanti
supaya generasi kita faham latar belakang pembentukan negara Malaysia ini. Terima kasih. Yes, yes. Thank you, Muhammad. I think kita sedar dan kita ambil maklum apa yang telah dijelaskan oleh Muhammad Menteri Pendidikan pun di sini. Kita mungkin akan menjurus kepada kehendak yang berhormat. Saya ingin menyentuh dengan parliamentari orang muda ni. Orang muda ni kadang-kadang sekarang ini kalau moden sekarang masa moden ini kita menggunakan handphone dan sosial media ini adalah menjadi satu masalah kita, dan di sini pun kita telah menekankan bahawa media sosial menjadi isu pertama yang menggugat kesempurnaan atau persatuan negara kita ini, sebab apa yang telah dikeluarkan di masa-masa media ini kadang-kadang orang-orang yang membaca itu dia bukan tahu sangat sama ada itu adalah isu yang betul, itu benar, tapi apabila ia become sensitif dan banyak ada yang masuk untuk cerita dan support dan sebagainya, itulah yang menjadi satu isu. Sebab itu dalam Yang Berhormat Menteri, Pucuk Borneo minta sikit penjelasan. Tunggu dulu. Jadi dalam hal ini kita mintalah yang di sosial media ini, kalau ada isu-isu yang sensitif ini kita tidak cuba untuk jangan dipanjangkan, jangan diapi-apikan. Ya, sebab kalau diapi-apikan banyak lagi orang-orang yang akan masuk dan jadi isu lebih hangat. Yes. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Perpaduan. Seorang menteri yang sangat kuat, kerana ini kerajaan perpaduan, dia tidak ada timbalan, jadi ini kerajaan Menteri Perpaduan. Terima kasih. Jadi saya ada dua isu utama yang saya nak minta penjelasan mengenai penggunaan sosial media ini. Saya juga ingin mencadangkan kepada Kementerian Perpaduan supaya kalau boleh prepare konten dalam TikTok ataupun sosial media yang lain, ataupun konten infografik mengenai berapa jenis kaum yang kita ada di negara kita, di mana Sabah dan Sarawak. Sebab hari ini saya melihat satu newspaper online news, BFM News, they don't even know where is Sabah and where is Sarawak. Dia sebut menteri itu dekat Sarawak, tapi dia kata dekat Sabah. Dan pengalaman saya sendiri, apabila saya turun terbang daripada Kuching, saya sampai Kuala Lumpur, satu taxi driver ambil saya. Dia kata, "Sir, welcome to Malaysia." Saya kata, sebab dia punya slang tu agak masalah sikit, so saya jawablah, "Thank you, I'm from Sarawak, also in Malaysia." So dia tengok saya. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya nak minta konten infografik tu dihebahkan supaya semua rakyat kita tahu berapa bangsa yang kita ada, berapa di mana Sabah, di mana Sarawak, di mana Perlis dan sebagainya, dan this is common knowledge. Maybe Kementerian Perpaduan boleh juga melihat kepada aspek ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Segamat. Terima kasih. Kita akan ambil maklum dengan proposal yang berhormat. Ya, Segamat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Yang di-Pertua. Saya ingin tanyakan sejauh manakah dan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Perpaduan untuk menerap kefahaman dan juga penghayatan Malaysia Madani ini di kalangan rakyat. Dan saya boleh bagi satu contoh adalah kerajaan perpaduan ini adalah satu contoh di mana sebelum ini kita menjadi musuh, bahawa ia boleh menyatukan, bahawa dan ada juga cadangan boleh dipertimbangkan bahawa perpaduan itu boleh juga diwujudkan daripada borang-borang yang kita keluarkan daripada kerajaan itu. Letaklah hanya bukan Cina, Melayu, India, letaklah rakyat Malaysia dan rakyat bukan Malaysia. Itu adalah satu contoh permulaan yang kita boleh juga dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sikit. Selepas ni jawab. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya berkaitan dengan rukun negara ni ingin nak minta penjelasan lah. Ada tak satu undang-undang ataupun peraturan ataupun garis panduan lah bagaimana yang dikatakan seseorang individu rakyat Malaysia ni, terutamanya orang-orang muda lah, kadang-kadang menulis di Facebook dan media maya ni seolah-olahnya menghina prinsip-prinsip rukun negara itu sendiri, dan perlakuan-perlakuan yang biasanya dibuat kadang macam membakar bendera, nyanyi lagu negaraku terbalik dan sebagainya. Jadi saya ingat kementerian boleh menyediakan garis panduan ataupun undang-undang supaya
orang-orang muda dan rakyat Malaysia umumnya lah boleh dididik dengan sedikit penentukan undang-undang. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ini menjurus kepada saya untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Selayang yang menyentuh kepada isu yang sama. Dari segi kesalahan-kesalahan sosial media dan sebagainya, kita ada undang-undang di bawah Penal Code, ada 7 section di bawah Penal Code, di bawah Akta Hasutan, kita ada one section, juga di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga. Dan semua ini menjurus kepada mengatasi masalah-masalah ataupun sensitif isu yang telah dikeluarkan oleh rakyat kita, sama ada di TikTok ataupun di sosial media. Dan sekarang ini langkah-langkah untuk penguatkuasa adalah kepada kementerian-kementerian yang mempunyai akta-akta tersebut. Dari segi kementerian kita mengadakan program-program kesepaduan. Dan saya ingin menjawab dengan dalam isu Madani tadi. Kita di Kementerian Perpaduan ini mengambil inisiatif proaktif. Apabila konsep Madani ini diwawalkan oleh Perdana Menteri, kita mengambil inisiatif untuk membuat kerangka di mana Kementerian Perpaduan dapat memberi sumbangan yang sepenuhnya, dan kita telah mengadakan satu kerangka belum approve by kabinet, tetapi sudah dihantar. Mungkin dalam mesyuarat esok kerangka ini akan diterapkan, di mana Kementerian Perpaduan kita akan menjurus kepada isu kebudayaan, kemasyarakatan dan pendidikan, ya. Dan kementerian-kementerian lain memang semuanya adalah menuju kepada kesejahteraan rakyat. Dan Malaysia Madani ini adalah masyarakat madani ataupun civilized society, di mana semua kehendak rakyat adalah tergolong adalah untuk kesejahteraan ini memang dirangkumi dalam kesemua kementerian. Dan terima kasih kepada YB pada mata tadi yang di Sarawak. Tuaran. Bukan. Ya. Puncak Borneo yang telah mengatakan saya ni menteri Unity, because of Unity Government. Ya, betul, ya. Dan sebab itu tidak diberi timbalan lah. Menteri Anggota sikit. Saya selalu bergurau dengan menteri-menteri lain. Yang Berhormat Menteri. Mereka ini jadi timbalan saya sebab saya menteri Unity. Yes. Ya, Menteri. Miri. Okey. Terima kasih Menteri. Umum kita tahu bahawa kita selalu mencari punca masalah yang menggugat perpaduan dari kalangan rakyat. Sudah 50-60 tahun kita selalu salahkan sebab aliran sekolah ataupun silibus dalam pendidikan ataupun even social media pada masa sekarang. Setuju bahawa Yang Berhormat Menteri, perpaduan hanya betul-betul dapat dicapai apabila ahli politik termasuk semua ahli yang terdapat dalam Dewan ini mempunyai satu persefahaman bahawa tidak menjadikan sentimen perkauman sebagai modal untuk berpolitik. Thank you. Seperti yang kita ada di Sarawak, Yang Berhormat Menteri. Sarawak mempunyai semangat perpaduan kaum yang lebih baik sebab ahli politik Sarawak, biarpun kita bersaing, tapi tak pernah kita mainkan isu-isu perkauman. So, harap penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat, saya tidak ingin menjawab dengan untuk menyentuh isu-isu yang fakta-fakta. Tapi in general, kalau kita melihat kita sendirilah, in yourself, apabila kita membuat sempadan ke atas kehidupan kita, dari segi agama, dari segi budaya, dari segi pengumuman kita, sebenarnya you're putting yourself into sempadan. Jadi sempadan ini apabila another guy also have their own sempadan, jadi sempadan ini akan, kalau bertemu dia akan bercanggah. Very simple. This is simple ideology. Dan inilah di mana kita mesti, dalam hal ini kita mesti membuat ataupun menyarankan supaya kita bertoleransi. We have to tolerate each other. Dalam kita hidup dalam perbagaian ini, the ones yang apa you nak itu, orang lain pun nak. Alright? Jadi apabila another word to put it is, apabila you greed tak boleh dikompromis dengan orang lain itu, jadi adalah masalah
perpaduan tidak dapat dicapai. Dan inilah isu yang sebenarnya. Jadi saya haraplah kita kalau kita membuat kajian pelbagai, tadi saya sudah sebutkan faktor-faktor utama dalam perpaduan ini adalah isu agama, race, pendidikan, sosial media. Dan ini kita semua tahu. Jadi sometimes it is not easy to talk about it. Dan sebab itu dalam usaha kita untuk menyelesaikan perkara ini, kita cadangkan perkara macam ini jangan diapi-apikan. Jangan dibahaskan di luar. Kalau kita bahaskan, kita mengadakan satu kumpulan dalam perpaduan ini kita ada harmoni. Jawatan kuasa harmoni yang dipengerusikan oleh saya dengan Menteri Agama. Mungkin perkara yang amat sukar, tetapi kita cuba. Yang Berhormat Sebab Menteri, itu semangat toleransi adalah amat penting. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Masa sudah habis. Ya. Terima kasih. Okay, boleh saya ulang sikit? Alright. Actually, saya ada satu lagi isu, tapi tak apalah. Bagi jawapan petulis sahaja. Itu berkenaan dengan Malaysia Madani telah dibentangkan sedikit tadi. Jadi terima kasihlah yang betul. Dengan ini saya ingin menunjukkan menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong, dan dengan itu terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Batuga Baginda Yang di-Pertuan Agong atas keprihatinan Baginda dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengaplikasian inovasi negara. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih atas perhatian Baginda menekankan kepentingan sains dan teknologi serta bidang penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersialan sebagai faktor pemangkin perkembangan ekonomi baru serta peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Saya mengambil peluang ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 8 ahli-ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Kubang Kerian, Yang Berhormat Paya Besar, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Petaling Jaya, yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat Pagi Penggar ke-4, Parlimen ke-14 yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Batuga Baginda Yang di-Pertuan Agong, MOSTI telah mempunyai perancangan dengan pelan pelaksanaan yang rapi bagi menyokong dan meningkatkan aspek STIE, Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Negara. MOSTI telah membangunkan dasar STI, inisiatif berkaitan serta plan hala tuju bagi memperkasakan bidang keutamaan STIE negara. Antaranya, pertama, Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DISTIN) 2021 hingga 2030 yang mensasarkan status negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Yang kedua, Rangka Kerja 10-10 MySTIE. Yang ketiga, Dasar Bioteknologi Negara 2.0. Keempat, Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia. Yang kelima, Pelan Hala Tuju Kecerdasan Buatan 2021 hingga 2025. Keenam, Pelan Hala Tuju Robotik Negara. Dan ketujuh, Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia 2021 hingga 2030 ataupun SUPER. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya akan bagikan ucapan penggulungan saya kepada 4 bahagian. Yang pertama, pembangunan teknologi, bakat dan pekerjaan masa depan. Yang kedua, pembangunan bidang penyelidikan dan pembangunan serta industri startup negara. Yang ketiga, peranan MOSTI dalam teknologi pertanian. Yang keempat, peranan MOSTI dalam pengoperasian Linus. Saya masuk ke isu pertama, iaitu pembangunan teknologi, bakat dan
pekerjaan masa depan. Suka saya menarik perhatian ahli-ahli Dewan mengenai isu kepentingan pembangunan SDI negara selaras dengan usaha untuk modernisasi industri, pembudayaan inovasi dan peluang pekerjaan baru negara sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh 4 orang yang berhormat, iaitu Kuala Terengganu, Bayan Baru, Tenggara dan Petaling Jaya. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan teknologi baru muncul sedang pesat membangun di dunia, di mana bidang kecerdasan buatan, internet kebendaan, Internet of Things, robotik dan otomasi mula diasimilasi dalam kerja seharian kita. Ketika ini kemunculan ChatGPT, reka bentuk dan simulasi alam